Assalamualaikum geng, anda bersama saya Awi MBR atau dikenali sebagai Abang Koroy. Apa khabar geng? Semoga korang sihat selalu. Terima kasih kerana korang masih stay tune, subscribe lagi di dalam channel Koroy TV ini bersama saya, host anda, Abang Koroy. Aku ucapkan selamat menyambut PKP 2.0. Jadi korang yang ada azam tahun 2021 ni, lupakan, tolak tepi. Sebab PKP ni bukan saja 2 minggu geng. Aku tak rasa dia akan jadi 2 minggu, dia akan lama. Lepas ni tambah lagi, lepas ni tambah lagi, lepas ni tambah lagi. Begitulah seterusnya. Nakal betul lah Bang Jamil ni. Tup-tup dan 4 bini. Jadi korang simpan azam 2021 ni, nanti korang berazam di tahun 2022. PKP ni tak sekejap tau, lama. Tup-tup 2022. Yeah, New Year lagi, New Year lagi, New Year lagi. Tapi geng, bukan itu yang aku nak ceritakan sekarang ni. Jadi hari ni apa aku nak share, seperti yang korang baca kat tajuk ni, ni video mengenai Sajat, idola jantan-jantan sado di luar sana. Jadi apa yang Sajat buat? Seperti video yang sebelum ni aku buat, Sajat digari, menangis, ditangkap. Dan video itu pun tak bagi tahu kenapa ditangkap. Jadi video ni aku akan bagi tahu kenapa Sajat digari, ditangkap. Yang dia nangis-nangis tu, yang dia rakam kat video sebelum ni. Kalau korang belum tengok, korang tengok. Sebab apa? Jarang kita tengok hak menangis kat Avenger tau. Jadi apa yang berlaku? Sajat ada upload IG story dekat IG dia. Apa yang dia upload tu? Apa yang dia update tu? Jom kita baca. Adakah aku seorang kafir? Adakah aku seorang kafir? Seorang yang tak layak memeluk Islam dan berbuat baik dalam agamaku. Orang seperti aku harus dihukum kerana buat sedekah atas pemakaianku. Aku keliru. Semua aku buat mereka kata haram kerana pakaianku. Ya Allah, kenapa aku dilahirkan? Aku tak sanggup hidup di dunia ini lagi. Baik aku mati dari aku disiksa begini. Aku selalu bersedekah membayar zakat, tetapi kerana pakaianku adalah wanita, aku dihukum oleh agamaku. Kerana cara penyampaian sedekah aku salah, di mana aku memakai tudung jubah yang dijahit oleh arwah Mami Zarina. Islam sebab orang macam aku ni digari dan dihukum teruk dalam agamaku. Walaupun aku membuat amal sedekah dan wakaf, ujianku sungguh kuat dan mereka nak aku jauhkan diri dari agama aku sayangi. Bila terjadi macam ni, aku rasa aku makin jauh untuk mendekatkan diri dengan Allah. Ujian berat dan tindakan tak wajar pada diri aku kerana aku bersedekah dengan memakai pakaian wanita. Segala niat baikku tetap mereka kata haram. Sebab aku Sajat pakai perempuan, buat apa pun tetap haram. Dan aku rasa Islam tu berat pada aku. Jika aku keluar agama Islam baru mereka happy. Patutkah aku keluar dari agamaku? Kalau aku salah dekat dengan aku, nasihat aku dengan baik, bukan gari aku dan masukkan aku kat dalam lokal. Aku bukan melacurkan diri sampai korang buat aku macam penjenayah yang buat kesalahan besar. Jadi kan kenapa dia update benda tu kat IG story dia? Ini adalah kerana Sajat ditangkap oleh Jais. Secara tak langsung, Sajat telah menjawab punca sebenar videonya yang digari tersebut viral di sosial media. Menurut Sajat, dia telah dipanggil oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS untuk beri keterangan dan membantu siasatan di bawah Enakmen Jenayah Negeri Selangor nombor 9 tahun 1995 pada 6 Januari lalu. Sajat disyaki terlibat dengan kes di bawah Seksyen 10 iaitu menghina agama Islam atau menyebabkan agama Islam dipandang hina. Ia ada kaitan dengan aduan yang diterima JAIS ketika Sajat menganjur satu majlis tahlil dan doa selamat bersama anak-anak tahfiz pada 23 Februari lalu. Dalam majlis tersebut jelas menunjukkan yang Sajat lengkap bertudung, berbaju kurung dan berpakaian seperti wanita. Jadi lepas dia tangkap tu, dia bom Jais tu, dia serang Jais. Bom apa macam GTA dah. Dia sedang Jais tu dengan family dia, dia bawa mak bapak dia. Dia siap buat video lagi, dia upload dekat Instagram dia. Bagi tahu kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat. Please Sajat. Please doakan dia orang ni biar anak dia jadi macam Sajat kan. Saya doakan awak semua, anak awak akan dapat kotak keturunan awak. Please Sajat. We follow the rules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saja ingin minta maaf kepada mereka jika saja ada buat kesilapan kerana saja adalah manusia biasa. Sajat baru-baru ini Sajat telah deaktifkan Instagram Sajat kerana Sajat ingin ruang pada Sajat untuk Sajat menjelaskan apa yang berlaku pada 6 hari bulan 1 2021. Ceritanya bermula pada tahun 2018 iaitu 23 hari bulan 2. Sajat telah membuat majlis tahlil dan juga bacaan doa selamat bersama dengan para tahfiz untuk majlis tersebut. Tetapi majlis itu telah mendapat aduan daripada Jabatan Agama Islam JAIS Selangor dan laporan dari sangat negatif. Dan Sajat akan menceritakan apa yang berlaku hal sebenar-benarnya kerana pihak JAIS meminta Sajat datang untuk beri keterangan untuk majlis tersebut. Tetapi Sajat mendapat impak yang sangat negatif dan Sajat telah dilakukan tidak wajar pada diri Sajat. Dan ini adalah cerita yang sebenar-benarnya apa yang berlaku ketika pada 6 hari bulan 1 ada perjumpaan dengan pegawai Muhammad Hairi bin Busari. Ya.
Muhammad. Dia ada. Boleh saya cakap dengan ni Encik Muhammad Hairil bin Busari? Nak bercakap dengan dia ke? Ya, saya. Okey, sebentar. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ini Encik Muhammad Hairil bin Busari ke? Ya, saya. Ya, saya cakap. Okey, saya Sajat. Ya. Saya dapat surat daripada yang mengatakan yang saya kena hadir pada 23 bulan Disember pada hari Rabu pukul 10 pagi. Atas dimaklumkan unit Siasatan Jenayah Syariah Bahagian Pengurusan Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor sedang menjalankan siasatan di bawah Akmen Jenayah Negeri Selangor nombor 9 tahun 1995. Okey, setelah saya benda ni saya suruh dia buka and then dia bagi tahu benda ni, so saya nak tahulah pasal apa ya mengenai ini. Untuk ada siasatan lah, sebab tu siasatan dari segi apa ni Encik? Sebab at least saya dapat tahu macam mana? At least saya dapat tahu rumusan dia tu lah. Berkaitan tu sebab urusan tu, sebab tu saya kena berdepan dengan Sajat dulu. Sebab dalam surat tu kan siasatan enakmen jenayah kan. So apa jenayah yang saya buat sampai saya mendapat surat ni? Sebab isu ada berkaitan dengan enakmen tu lah, enakmen Seksyen 10 tu. Okey. Kalau sebab saya nak keputusan lah, sebab hari ni memang tak boleh datang lah. Saya dekat Penang. Saya ada urusan untuk jewellery saya lah, emas. Sebab kalau ikutkan bila Sajat tak datang pukul 10 ni, so automatik waran tangkap akan keluar pula esok tau. Kenapa nak kena waran tangkap? Sebab saya dah call Encik sebab saya bagi tahu benda betul, ni. Sebab benda ni surat ni saya tidak sign. And then surat ni pihak Encik main letak je dekat rumah saya. So saya ni masih orang kata betul ingin tahu apa mengenai surat ni, apa yang dimaksud, apa yang cuba nak disampaikan. Sebab surat ni bukan hantar dekat sini saja, tapi hantar dekat rumah saya, rumah mak ayah saya, sampai dekat Johor pun hantar. Ibarat macam kes ni besar. So bila saya tengok mereka mengatakan yang ni adalah menyebabkan kesalahan tentang Seksyen 9 mempersendakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Saya nak tahu apa yang saya mempersendakan, menghinakan, mencemooh dan menyebabkan dipandang hina oleh ayat-ayat Al-Quran. Boleh saya tahu tak Encik? Saya tak boleh nak komen dalam phone ni. Sebab tu dalam surat tu saya mohon kehadiran Sajat untuk berjumpa dengan saya. Benda tu, penjelasan tu penuh saya akan buat bila dengan kehadiran. Okey, saya kena tahu juga benda ni dia depends pada report. Faham? Ya, betul. Okey, bila dia report, saya nak tahu report tu atas kesalahan apa. Sebab kat 5 ni terlalu banyak. Seksyen 9 adalah seksyen yang general. Dia tertaluk banyak benda. Maknanya tertaluk tu mempersendakan, menghina, mencemooh dan menyebabkan dipandang hina. Adakah dipandang hina tu atas disebabkan perbuatan ataupun disebabkan fizikal? Saya nak tahu benda tu jugalah. Tindakan lah. Benda tu je sebab saya kata benda tu umum. Mana-mana pun boleh, saya boleh on pada siasatan. Maknanya perbuatan ataupun apa-apa tindakan yang Sajat lakukan tu. Saya bukannya berada di satu tempat lokasi, banyak lokasi saya pergi. So saya harap saya pun dalam melalui telefon ni pun saya boleh memberi kerjasama yang sewajarnya. So betul, sebab tu untuk penjelasan
penjelasan berkaitan dengan isu-isu yang report yang dibuat tu. Sebab tu saya namakan benda tu siasatan. Bila siasatan, maknanya sebab tu saya perlukan dengan kehadiran Sajat. Sebab by phone ni benda ni memang agak sukar lah untuk dijelaskan. Saya memang kena patut hadir kat sana ke, ataupun pihak Encik boleh berjumpa dengan saya? Macam mana? Okey, sebelum ni ada juga macam pihak-pihak kebajikan daripada Jabatan Agama Islam datang jumpa saya. Macam Ustaz Zulkifli pernah datang jumpa saya. So saya ni Mufti Negeri Sembilan pun pernah jumpa saya. So benda ni dia macam mana? Nak memang perlu saya pergi ke sana ke, ataupun pihak Encik boleh datang jumpa saya? Kalau bukan, pihak Sajat kena datang jumpa saya. Atas perintah ni. Atas perintah tu. Perintah tu dia valid Sajat. Sebab tu Sajat kena berdepan dengan saya untuk soal siasat. Maknanya terpulang Sajat nak sebab tu berkaitan dengan isu-isu yang berkait. Seperti nombor 9 tu lah. Betul. Maknanya terpulang saja nak buat pengakuan ke tidak tu, sebab tu dia perlu kena kehadiran saja. Kenapa pengakuan apa tu tuan? Bukan pengakuan maknanya, sebab tu nama dia soal siasat. Bila soal siasat, maknanya tu benda tu memang benda tu sulit lah. Maknanya benda tu sulit antara Sajat dengan saya sebagai penasihat. Maknanya benda tu based on pada tu lah, sebab tu nama dia siasatan. Base pada nama kes ni lah. Okey, kalau saya buat untuk pada perjumpaan pada hari lain, boleh tak tuan? Sebab saya officially memang saya tengah dalam dalam outstation. Sebab saya kat luar dengan urusan bisnes saya. Kalau kita ambil tarikh lain? Kalau hari lain minggu depan boleh tak? Sebab benda ni tak boleh nak drag lama sangat saja. Bila yang ada untuk tarikh bulan next week tu 28. 28 saya tak ada. Saya ada kes mahkamah. Kes mahkamah? Saya ada kat ni, dekat Johor. Kat Johor? Tak maaf saya sangat. 28 memang saya tak boleh. Sebab ni akan boleh bicara saya ni juga ni. Bila yang free tu saja free? Next year saya free. Berapa bulan tu? Kalau next year tu pada awal bulan lah. Awal bulan kejap ya. Saya tengok tarikh jap. Kalau boleh, sebab saya kena note dulu sebab bila Sajat kau ni kira ada kerjasama lah kan. Saya bagi kerjasama. Berapa bulan yang Sajat boleh datang? Okey, saya boleh datang dalam 7 ataupun dalam 7 macam tu. 7 hari Khamis. Khamis? Hari Khamis Okey, kalau macam tu ke-7 6 lah, saya datang 6. Hari Rabu. Hari Rabu. Okey, kalau macam tu saya note kat sini 6 hari bulan Januari 2021 hari Rabu. Jam 10 pagi. Jam 10 boleh? Nak datang awal lagi pukul 9. Biarlah 10, Ellie boleh breakfast. Yelah, okey, kalau macam tu pukul 10 pagi ikut alamat yang saya bagi tu Ikut alamat. Saya kat sini sebab nanti saya terus naik ni lah pejabat Encik lah. Naik terus ke pejabat saya. Okey, kalau boleh saya dapatkan nombor telefon saja tak? Kalau apa-apa ni boleh saya berhubung? Okey, boleh kejap saya bagi nombor telefon. Pada 6 hari bulan 1 tu, Sajat dengan family Sajat datanglah Jabatan Agama Islam JAIS di Shah Alam. So, kami bersekeluarga pergilah dengan keadaan yang sangat tenang dan tiada apa-apa isu berbangkit. Cuma untuk menjalankan tugas sebab mereka kata untuk dalam siasatan. Pihak JAIS memanggil Sajat kerana mereka dapat kes report daripada pada tahun 2018 iaitu 23 bulan 2 2018 iaitu Sajat ada mengadakan majlis bacaan Yasin dan juga bacaan tahlil dan memanggil para
budak tahfiz untuk datang sama-sama meraihkan doa selamat dan juga bacaan tahlil tersebut. Banyak rakan-rakan sajat, saudara mara, sahabat-sahabat, sepupu-sepupu dan juga yang lain-lain datang meriahkan lagi majlis tersebut. Dan juga majlis sebegini bukan kami buat setiap tahun, tetapi adalah setiap bulan aktiviti untuk kami keluarga Nur Sajat Estetik untuk mendekatkan lagi diri dengan ilmu agama, pengurusan yang baik dan juga rezeki yang ada yang lebih kita berkongsi bersama. Tak salah rasanya aktiviti sebegini yang kami lakukan, sebab Sajat cuba nak mendekatkan diri, bukan Sajat seorang tetapi yang lain, untuk mengeratkan silaturahim. Boleh tengok kat sini, memang aktiviti ni memang setiap bulan memang kami akan lakukan, dan Sajat dilayani sebegini. Sajat disiasat berseorangan tanpa boleh membawa ibu bapa, dan Sajat untuk memprotek diri Sajat, lantas Sajat merekod tanpa pengetahuan mereka, dan ini yang mereka mempersoalkan dan terus menjatuh hukum kepada Sajat. Saya bawa untuk ni je. Tak, saya tu untuk saya untuk bank, untuk itu company. Saya bawa ini je. Saya punya daily sales, saya punya ini semua saya tertinggal. Tak bawa. Ada tapi saya tak bawa. Dia tak bawa lah. Ini adalah. Jadi cikgu itu saya kata dia terangkan cikgu 10 juga saja betul kan? Saya kata tadi Cik Gary beritahu saya dia 10 juga berkaitan dengan semua kes tu. Okey. Ini saya terangkan pada saja dulu Okey, sekarang ni sudah selesai siasatan saya bersama dengan Cik Gary Okey, so sekarang ni untuk peringkat seterusnya saya terangkan lagi sekali untuk sesi 10 tu saja Okey, maknanya sekarang ni saya tahan saja Untuk saya tahan saja di bawah sesi 10 turungan cikgu tadi berdasarkan elemen tersebut. So maknanya yang kat luar tu lawyer apa tu? lawyer saya. Dia lawyer syar'i ke lawyer sivil ke apa? Syariah. Ha? Ya. Dia ada sertifikat. Dia ada sertifikat untuk syariah. So macam ni, sebenarnya kita tahan Cik Sajat di bawah section 10 enactment jenayah syariah Selangor kerana disyaki melakukan kesalahan tersebut. Disyaki melakukan kesalahan tersebut, bukannya melakukan kesalahan tu terus cakap salah. Disyaki melakukan kesalahan tersebut berdasarkan juga di bawah pendudukan kami di bawah section 79 enactment Pentadbiran Agama Islam Selangor, iaitu diberi kuasa untuk menyiasat. So siasatannya adalah tangkapan adalah berdasarkan kepada beberapa penyataan yang telah diambil sebelum ini daripada saksi-saksi, dan juga pada hari ini adalah proses melengkapkan kertas siasatan tersebut. Dan hak Cik selepas ini adalah boleh atau tidak menggunakan itu adalah hak Cik Sajat, dan boleh menyediakan peguam untuk apa jua tindakan selepas ini. Maknanya tidak ada kekangan lah. Kalau nak ada apa nak sediakan peguam boleh, tak nak sediakan peguam pun boleh. Jadi bila telah ditahan, hak kebebasan Cik tu sebenarnya terhalang lah. Tak boleh lah nak keluar ikut suka hati, kena kita follow kami. Kita akan juga maklumkan kepada peguam Cik di luar dan juga pihak keluarga tentang proses tersebut. Jadi selepas ni kita akan bawa Cik kepada pihak pendakwaan untuk dipertuduhkan di bawah kesalahan seksyen 10 yang berkaitan dengan kes tahun 2018 tadi, manakala kes yang berkaitan dengan posting gambar dan juga video
satu jaminan lisan yang mana boleh menyediakan seorang penjamin sama ada ibu ataupun bapa untuk menjamin tanpa ada sebarang cagaran. Cuma kenapa saya kena tahan pula? Bagi saya bercakap dulu. Jadi boleh menjadikan seorang penjamin sama ada kalangan ibu ataupun bapa bagi satu tarikh ke mahkamah kelak. Jadi tahanan yang berkaitan kes 10 tadi adalah berdasarkan kepada kes Encik Hairil tadi itu tahun 2018 kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 10 tersebut, Enakmen Jenayah Syariah Selangor. Saya buat majlis tahfiz tu. Kita tak cakap majlis tahfiz tu adalah satu kesalahan, tapi adalah elemen pemakaian di dalam tu yang kita syak merupakan satu kesalahan. Majlis tu bukanlah satu kesalahan. Majlis tu tak salah sebab saya tak kata satu majlis tu adalah perbuatan yang salah. Okey, so itu saja. Kami akan briefing pada dua punya family dengan sementara tu bila dah ditahan, hak orang ditahan adalah berhak untuk mendiamkan diri lah. Maknanya boleh sediakan penjamin ataupun boleh sediakan peguam. Kenapa pula macam ni? Kenapa tak boleh keluar ke mana pula? Sebab bila dah tahan kita dah boleh. Tak boleh macam ni, tak boleh. Saya datang nak peguam. Saya kena terang kepada orang. Saya tak boleh, saya kena kepada orang. Tak ada. Saya kena terang kepada orang, tak ada. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Saya nak tanya dia orang. Maknanya saya ada kat situ. Jangan bagi kat sini. Tak boleh. Saya nak jumpa mak ayah saya. Tak boleh. Tak boleh macam ni, tuan. Tak, kita akan kalau bagi kerja sama. Saya bagi kerja sama. Jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Bagi saya. Tak ada, keluarkan saya. Tak ada, tak boleh macam ni. Tak ada, saya tak nak dengar. Saya dah bagi kerja sama. Dengar tak dengar? Saya tak nak. Tak. Duduk sana. Saya tak nak gari. Duduk sana. Tak ada mana-mana. Kesalahan tak ada kesalahan, tak ada mana. Tak ada. Saya cakap duduk. Tak ada. Tadi kenapa Encik nak buat macam ni saya? Duduk sana. Bagi kerja sama. Jangan. Bagi kerja sama. Buka. Bagi kerja sama. Tolong. Respect saya. Duduk sana. Saya bagi kerja sama, jangan cuba nak buat macam ni. Saya suruh duduk sana. Tolong. Jangan buat macam ni kat saya. Duduk sana. Jangan. Duduk sana dulu. Saya. Duduk sana. Tak, pintu. Duduk sana. Saya tak nak. Duduk sana. Tolong. Duduk sana. Tolong. Duduk sana. Tak ada. Duduk sana. Jangan sampai saya berkasar. Saya ada hak. Duduk sana. Saya ada hak juga. Duduk sana. Kami gunakan budi bicara. Saya tak nak. Saya nak jumpa mak ayah saya. Ya, kita akan bagi jumpa. Kita akan bagi jumpa. Saya nak jumpa. Tak ada, saya tak kira. Kita boleh jumpa bagi dia masuk. Kamu duduk dulu. Kita bagi dia masuk. Jangan sabar saya. Pelan. Saya cakap elok. Saya datang sini elok. Saya ada kuasa. Awak ada kuasa. Saya pun ada kuasa. Saya ada. Apa? Kuasa apa yang ada? Kenapa awak nak buat macam ni saya? Saya suruh awak duduk. Saya tak nak. Saya tak kasar Saya dah awak pun. duduk. Saya dah buat apa? Duduk sana. Saya tak nak. Duduk sana. Saya tak nak. Duduk dulu kami panggil mak bapak. Saya tak nak. Saya nak jumpa mak ayah saya. Duduk sana. Saya nak jumpa mak ayah saya. Kami panggil masuk. Saya nak panggil. Duduk sana. Tolong jangan buat macam ni. Kita akan panggil awak duduk. Saya tak ada. Duduk. Tolong. Duduk. Kita bukan Saya tak panggil. kacau. Saya tak ada buat benda apa yang meripik. Tapi tolong jangan nak buat benda ni jadi kecoh besar. Duduk sana. Tak ada. Duduk sana. No. Siapa yang buat kecoh sekarang? Kerana saya tak nak. Saya nak keluar. Saya nak jumpa mak ayah saya. Duduk sana. Saya takkan duduk. Kita kat sini je lah. Kita lihat. Tolong. Janganlah gari saya. Tolong. Tolong jangan gari. Tolong jangan gari saya. Tolong jangan gari. Kita sama tak nak? Tolong jangan gari Nak saya. baik kita sama tak nak? Jangan gari. Duduk. Tolong jangan gari. Baik kita sama. Jangan gari. Baik kita sama. Tolong. Okey. Baik. Hei. Apa ini kau orang ni? Apa ni? Janganlah buat macam ni. Apa ni? No!
Ganti pula. Nana, jangan tembak Nana. Awak nak jangan Nana. Jangan ikat. Jangan ikat. Dia balik. Dia ikat. Nana. Nana, awak ikat. Kenapa awak nak ikat? Buka. Dia ikat. Tolong dia ikat. Nana. Tolong. Ma, tengok nama kau kelapa, Ma. Apa dia buat? Bagi dia sama sekarang ni. Kenapa? Ini kenapa? Kenapa kena tarik ni? Jika anda dengar sebentar tadi, saya ada menjerit pada seorang pegawai wanita yang mengatakan yang jangan record. Sebab saya tahu, saya takut mereka mengambil video-video yang tak sepatutnya untuk cerita yang sebenar-benar yang terjadi pada diri saya ketika dalam penyiasatan itu. Sebab dalam kes ini mereka berkata pada saya untuk menyiasat, bukannya untuk menangkap. Tetapi saya tidak dianiayai oleh pihak yang berwajib lah. Tetapi saya sangat terkilan dan sangat sedih kerana mereka menggaris saya di depan mak ayah saya. Dan saya sebagai seorang yang sangat sedih, tabah dan sebagainya, sangat tak boleh terima keadaan, kerana keadaan sekarang ni memang saya memerlukan orang untuk melihat apa yang terjadi pada diri saya. Saya lakukan video ini bukannya untuk saya mengaitkan mana-mana pihak, tetapi saya buat video ini untuk saya menunjukkan hak asasi saya sebagai manusia dan juga hak asasi saya sebagai rakyat Malaysia. Bukanlah mudah untuk ditindaskan sebab saya tidak melakukan apa-apa salah ke orang macam saya ni membuat amal kebajikan. Tak kisahlah dan sejak apa saya memakai, tetapi bersesuaian dengan majlis yang saya lakukan. Dan kes ini pada tahun 2018 tetapi telah dibicarakan pada 6 hari bulan 1 2021. Saya sedih, saya terkilan kerana pihak berwajib membuat saya seperti tiada kemanusiaan, menggaris saya dan menghimpap saya dan menindas saya. Mereka tidak menghiraukan tangisan ayah saya, tangisan bapa saya, dan saya sangat sedih. Mereka membuat saya, mengheret saya terus ke muka pengadilan tanpa berbicara, tanpa memberi ruang untuk saya bercerita, bercakap atau berjumpa dengan lawyer saya. Saya sebenarnya sangat betul-betul sedih dengan sikap apa yang terjadi pada diri saya. Saya menangis kerana saya sedih dan saya banyak berjumpa dengan mana-mana pihak yang lebih tinggi dan saya tak pernah pun diberi benda yang sangat negatif sampailah berlakunya pada 6 hari bulan 1. Sebab apa yang berlaku ni kerana saya membuat majlis tahlil bersama dengan budak-budak tahfiz, memberi sedikit sumbangan kerana saya berpakaian tidak bersesuaian dengan majlis yang saya lakukan. Bagi saya majlis pakaian saya tu cukup lengkap, cukup sopan dan saya bersesuaian dengan majlis yang saya adakan. Dan majlis ini bukan majlis tahunan tetapi majlis setiap bulan. Ini adalah aktiviti di syarikat saya pada tahun 2018. Saya mak dia ada kat Masjid Syalam.
Pasal kes tak tahulah sampai ke negara ni. Dia daripada agama Islam lah ni. Jais. Dia mana ni? Dia mana? Tak tahu. Saya masuk tengok dia dah ke negari. Dia dah seorang kat dalam dia. Dia ke negari sekarang ni. Dia. Tak, dia bertemu agama Islam. Okey. Jadi geng, aku tak tahu nak cakap apa ni geng. Apa yang aku rasa sekarang, bagi pendapat aku, dia cuba untuk tutup kesalahan dia. Terang-terang apa yang dia buat tu salah. Tukar jantina tu salah. Kaum Lot dulu pun kena seksa azab yang sangat teruk. Benda ni aku tak payah ulang lah, tak cakap banyak kali. Aku rasa korang tahu lah. Kepada yang backup dia tu, sudah-sudahlah backup. Korang tak dapat pun mas, tak dapat pun ciuman daripada Sajat. Even isteri Nabi Lot pun kena seksa azab sebab sokong LGBT ni. Korang nak nafikan apa lagi benda macam ni? Sudah-sudahlah, cukup-cukup lah. Jadi geng, itu sajalah dari aku. Kalau korang ada komen, korang komen kat bawah lah. Aku tahu korang mesti ada komen pendapat korang masing-masing. Video pun panjang, aku tak nak cakap banyak-banyak. Jadi itu saja dari aku geng. Apa-apa kita jumpa lagi. Aku gerak dulu. Assalamualaikum. Makin pelik dunia ni. Terang-terang buat salah, sedekah agama pun ada orang backup, ada orang sokong. Yang paling best mak bapak pun sokong. Gila lah. Happy lah Dajjal ni. Tak payah pening-pening nak tarik orang nanti. Sebab mak bapak pun dah bagi green light.